padamu. Terus cemerlang mencipta kejuaraan demi agama, bangsa dan negara. Ilmu demi faedah insan dikaji rahsia di muka bumi. Di lautan biru, di langit yang tinggi mencari kebesaranmu. Universiti Sultan Zainal Abidin, banggaku menjadi wargamu. Terus cemerlang mencipta kejayaan demi agama, bangsa dan negara. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita akan mulakan slot pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, slot pada pagi ini merupakan slot sesi taklimat daripada pihak Flexible Education with Soul atau lebih dikenali sebagai Flex Uniza. Untuk itu, kita akan mendengar taklimat daripada Prof. Madya Tok Puan Dr. Nizaita Omar. Beliau merupakan pengarah Pusat Pengajian Teras dan juga Ketua Kluster Taklim Wartarbiyah. Untuk itu, dengan segala hormatnya, kami mempersilakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya sebagai moderator untuk program pada pagi ini. Seterusnya yang saya kasihi kepada anak-anak pelajar sekalian yang merupakan pelajar yang baru masuk untuk sesi 2020-21 yang mana baru saja mendaftar bila, Faris? Saya daftar pada 9 bulan 8. Okey, 9 bulan 8 dan pelajar yang baru ni mendaftar pada 19 semalam. Ya. Okey, baik. Tujuan saya berada di sini ya, para pelajar adalah untuk membincangkan satu perkara yang menjadi gagasan penting di UNIZA ini yang dibangunkan sejak 2017 lagi, iaitu Flexible Education with Soul. Yang tadi Faris katakan sebagai flex itu sendiri. Kalau kita nak ringkaskan di sini apa yang dikatakan sebagai Flexible Education with Soul itu adalah pendidikan anjal dengan soul, dengan jiwa. Dan bila kita membincangkan pendidikan anjal dengan jiwa ya para pelajar, ini ada satu keistimewaan, keunikan yang berada di UNIZA. Yang pertamanya kerana legasi UNIZA ini sebagai institusi pendidikan tinggi Islam. Yang keduanya untuk makluman anak-anak pelajar, kami atau kita UNIZA diklasterkan di bawah Universiti Islam, ya, iaitu gabungan Universiti Islam bersama Universiti Islam Antarabangsa dan Universiti Sains Islam Malaysia. Jadi sebab itulah dalam suasana yang ada sekarang ini, kita faham bahawa suasana pembelajaran hari ini adalah berbeza dengan suasana pembelajaran yang lalu. Dan hari ini kita adalah berdepan dengan IR 4.0, iaitu revolusi industri. Dan dalam revolusi industri ini, kita diterapkan dengan pelbagai bentuk teknologi. Ya, robotik teknologinya, pembelajaran abad ke-21-nya dan banyak lagi nilai-nilai teknologi, nilai-nilai semasa yang dimasukkan di dalam pendidikan atau akademik di negara kita ini. Dan perkara ini kita tidak boleh tolak. Dan kita kena seiring, sejalan dengan apa yang berlaku di negara kita. Kalau kita nak berbalik ke belakang dengan menggunakan sistem kaedah pendidikan lama, agak tidak sesuai dengan hari ini. Malah kalau kita tengok di sini bahawa dalam Islam itu sendiri, kita kena berpijak pada bumi yang nyata, iaitu pendidikan kita juga kena mengikut arus semasa. Yang mana dalam kata-kata Saidina Ali karamallahu wajhah mengatakan kepada kita bahawa didiklah anak kamu dengan zaman mereka dan jangan kamu didik mereka dengan zaman kamu kerana mereka dilahirkan pada zaman mereka. Dan
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan bahawa kita dalam hal-hal berkaitan dengan keduniaan ini adalah atas kebijaksanaan kita bagaimana kita nak mengolahnya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang dunia kamu. Dan pada hari ini ya, kalau kita tengok pada hari ini, anak-anak yang dilahirkan pada zaman teknologi ini adalah anak-anak yang pemikirannya tidak boleh dikawal. Ya, mereka ini boleh buat kerja dalam satu masa dengan pelbagai kerja. Cara pembelajaran mereka juga tidak semacam mana kami dahulu yang boleh secara kita kata berdepan dengan guru, secara sehala dan sebagainya. Hari ini mereka menggunakan gadget, teknologi untuk pembelajaran mereka. Dan di sinilah lahirnya anak-anak pelajar graduan yang kita katakan lebih mementingkan diri sendiri, lebih mementingkan pencapaian akademik dengan membelakangkan dalam pembentukan sahsiah diri. Di situlah kenapa UNIZA memainkan peranan. Kita nak pendidikan anjal yang disarankan oleh kementerian. Tetapi dalam masa yang sama, kita perlu juga menyuntikkan roh insani, nilai-nilai kemanusiaan dalam sesi pembelajaran dan pengajaran yang ada. Sebab itulah anak-anak ya, kalau kita tengok di sini, bahawa yang dikatakan flex itu, kita nak pendidikan yang di UNIZA ini diasaskan dengan iman dan diasaskan juga di situ dengan ilmu. Ilmu tidak boleh dipisahkan dengan iman. Kalau kita pisahkan ilmu dengan iman, jadilah sebagaimana tamadun-tamadun maju yang lalu, yang mana gemilang di sudut ketamadunan teknologinya, materialnya, tapi mereka akhirnya hancur disebabkan moral dan etika atau akhlak atau pegangan keagamaan mereka yang rendah. Jadi kita tak nak berlaku dalam generasi pada hari ini ada kepincangan di antara ilmu dengan iman. Tapi kita nak ilmu dengan iman itu adalah disetarakan atau digabung jalinkan di antara kedua-duanya. Sebab itu anak-anak pelajar sekalian, kalau kita tengok ayat yang pertama dalam surah Iqra itu, dalam surah Al-Alaq itu sendiri yang menegaskan kepada kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Islam dia di awal penurunan wahyu dia tak tekankan tentang akidah, dia tak tekankan tentang ibadah, tapi yang disebutkan Iqra, bacalah. Betapa pentingnya ilmu dalam Islam. Tapi ilmu itu tidak boleh berdiri dengan sendirinya, tidak boleh diasingkan semacam mana sekular, tapi ilmu itu mesti digagaskan dengan iman. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Sebab itulah yang di sinilah yang kita katakan bahawa kita nak ilmu dan iman itu adalah serangkai sama sekali. Daripada ilmu dan iman yang kita serangkaikan ini ya anak-anak pelajar, ini adalah hasrat kami sebagai pendidik kamu, sebagai pengajar kamu di UNIZA ini. Kita nak nanti bahawa kamu akan lahir dengan identiti, dengan personality yang unggul yang membawa nama UNIZA, kegemilangan UNIZA itu sendiri. Apa dia? Iaitu ciri-cirinya. Yang pertamanya, kamu memiliki akidah yang sahih. Akidah yang betul, akidah yang tepat, yang kamu tidak dipengaruhi dengan akidah-akidah atau kepercayaan, kefahaman agama yang songsang. Yang ini akan menyebabkan kamu lari daripada pegangan agama sebagai seorang Muslim. Yang keduanya, kita nak anak-anak pelajar yang dilahirkan oleh UNIZA ini adalah anak-anak pelajar yang mempunyai sahsiah yang mulia. Kepribadiannya adalah kepribadian yang menjadi contoh kepada rakan-rakan yang lain. Ya, dia bukan sahaja cemerlang daripada sudut akademiknya, itu kita tidak nafikan. Kita akan asah, kita akan asuh, kita akan pastikan anak-anak UNIZA ini lahir dengan kecemerlangan akademik. Tapi bergantung juga kepada usaha ikhtiar kamu. Kami hanya membantu. Jadi anak yang lahir dengan kecemerlangan akademik itu adalah juga lahir dengan akidah yang sahih, lahir dengan sahsiah yang mulia. Seterusnya anak-anak ini akan lahir dengan pemikiran Islam yang tepat. Pemikiran Islam yang tepat bukan pemikiran Islam yang telah dicemari dengan pelbagai bentuk ideologi. Dari sudut bagaimana pemikiran dia itu boleh membangunkan negara kita, boleh membangunkan ummah kita. Dan yang keempatnya, kita nak anak-anak lahiran UNIZA ini adalah anak-anak yang kerja buat dia atau pergerakan dia atau kerja dia adalah kerja secara tekun, itqan atau profesional.
Itulah sebenarnya hasrat cita-cita Flex ini sendiri. Bahawa dalam Flex ini kita nak supaya anak yang dididik oleh kita ini, anak-anak yang berada bersama kami hari ini adalah anak-anak yang cukup cemerlang. Bukan pulangan untuk UNISA semata-mata, tapi kami nak kamu hadir dalam komuniti, hadir dalam keadaan kamu benar-benar memberikan impak yang berkesan kepada komuniti. Itu sedikit sedikit tentang Flex. Dan kalau yang lebih jauh lagi untuk anak-anak pelajar tahu di sini atau maklum di sini bahawa Flex ini adalah dibangunkan dengan 4 dia punya kluster dia atau teras dia. Kluster yang pertama adalah kluster yang berkaitan dengan kita katakan gaya hidup sejahtera. Dalam kluster atau teras gaya hidup sejahtera ini kita bangunkan modul-modul yang memastikan anak-anak pelajar kita ini adalah sejahtera dari segi fizikal dan mental mereka, terutamanya juga emosi mereka. Sebab itulah di bawah ni akan dibangunkan modul-modul yang akan mengukur tahap kecergasan anak-anak, yang mana bagi anak-anak yang mungkin ada permasalahan dari segi kesihatan, permasalahan dari segi emosi dan sebagainya akan diberikan, kita katakan suatu suntikan, suatu motivasi, malah akan diberikan kalau perlu kepada rawatan, akan diberikan kepada rawatan yang sepatutnya. Seterusnya kita ada juga satu kluster atau teras yang dipanggil hubungan insaniah. Hubungan insaniah ini bagaimana kita cuba membangunkan program-program, aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang mana anak-anak pelajar kita ini dilatih sejak daripada universiti lagi untuk menyumbang kepada masyarakat, dan dalam masa yang sama masyarakat juga turut terlibat dalam membantu pendidikan anak-anak di UNISA. Kluster yang ketiga adalah kluster Ta'lim wa Tarbiyah. Ini adalah kluster yang memastikan kursus-kursus universiti ini sama ada kursus sedia ada, kurikulum sedia ada ataupun kurikulum kursus baru yang akan dibangunkan, diberikan suntikan kerohanian dan diberikan suntikan insani di situ. Dan yang akhir sekali adalah pembangunan murabbi yang kita katakan bahawa anak-anak pelajar ini akan lahir daripada guru-guru yang baik, guru-guru yang berkualiti, maka akan adanya modul, akan adanya program untuk guru-guru ataupun pendidik-pendidik ataupun pensyarah di UNISA. Itulah serba sikit yang berkaitan, yang saya katakan berkaitan dengan flexible education, usul yang nak diterapkan kepada pendidikan, kurikulum, pembelajaran dan pengajaran di UNISA ini. Selain daripada itu, ada apa-apa lagi ke Faris atau ada soalan yang perlu dibincangkan di sini? Jadi macam kita cakap juga yang dibentangkan oleh Prof, ilmu itu mesti didahulukan dengan akhlak. Jadi saya perhatikan selama ni oleh golongan remaja pada masa kini, mereka lebih orang kata mengikut trend gaya barat, iaitu bermain TikTok, tetapi bukan menggunakan ke arah kebaikan. Mereka menggunakan untuk ke arah kelai-laian. Apa pesanan Prof sendiri dan apa sebagai remaja untuk mencegah diri sendiri ni daripada terjerumus masuk ke dalam gejala itu? Okey, baik. Tentang teknologi yang ada sekarang ni, kita tak boleh nak sekat, ya Faris. Anak-anak kita memang tak boleh nak sekat sebab benda tu berada di hadapan kita, ya. Tapi dalam masa yang sama, saya minta kepada anak-anak pelajar bahawa gadget, peralatan, teknologi yang ada sekali, yang macam mana sekalipun, itu merupakan alat. Yang menguasainya adalah kita sebagai manusia. Jadi di situlah kita nak guna apa juga gadget, apa juga teknologi, tak ada masalah selagi mana teknologi itu tidak bercanggah dengan Islam. Ya, gunalah apa juga. Malah perkara-perkara tersebut boleh kita gunakan untuk pembelajaran dan pengajaran kita. Tetapi masalahnya adalah kepada diri yang menggunakan peralatan itu. Macam mana kita menggunakan peralatan itu sama ada ke arah kebaikan atau keburukan. Jadi saya katakan di situ, tepuk dada, tanyalah iman kamu. Kamu nak guna ke mana? Di sinilah kebijaksanaan pelajar sebagai graduan di universiti, pelajar yang matang kena menilai dari sudut adakah penggunaan itu memberi manfaat ke arah keintelektualan diri. Okey, dia boleh merangsang tak minda kita untuk lebih baik, lebih bijak, lebih cerdik. Yang keduanya, dia boleh merangsangkan kepada mental kita ini lebih sihat. Kadang-kadang main gadget sampai pukul 2 hingga 3 pagi, betul? Jadi bila main gadget macam ni, sebenarnya dia merosakkan kesihatan tubuh kita, malah kadang-kadang dia boleh menjejaskan mental kita. Ya, sebab itu saya katakan kepada anak-anak pelajar,
Selain daripada gadget yang ada itu, kamu kena tanya iman kamu. Jadi pegangan kerohanian kamu itu kena kuat. Ya, di situ supaya kamu tahu membataskan di antara yang baik dengan yang buruk. Baik Faris, bila cakap perkara ini mungkin bersama dengan kita pada hari ini ada anak-anak pelajar yang bukan Muslim, ya, bukan Islam, ya. Jadi bila saya cakap flexible education with soul ni macam kita tertumpu saja ke pelajar-pelajar Muslim, Islam. Tidak, ya. Sebenarnya flexible education with soul ini juga adalah memberi perhatian, pertimbangan kepada anak-anak kami, anak-anak Uniza yang bukan beragama Islam. Jangan bimbang. Sebab apa? Sebab nilai yang kita ingin terapkan ini adalah nilai yang holistik, nilai sejagat. Mana-mana agama mengajak kepada penganutnya kepada nilai yang baik. Tak ada agama yang suruh anak-anak dia ataupun dikata penganut agama tersebut rosak akhlaknya atau buruk perangainya, jahat tingkah lakunya. Tak ada. Jadi apa yang dibawa di bawah nama Islam ini sendiri adalah nilai-nilai sejagat yang baik yang juga boleh diguna pakai oleh anak-anak yang bukan Muslim ini sendiri selaras selari dengan pegangan atau ajaran agama masing-masing. Dan sebab itu, ya, mungkin masih baru lagi anak-anak pelajar bersama dengan saya. Contohnya kalau saya lah daripada Pusat Pengajian Teras, kita ada kursus yang dipanggilkan kursus yang mata pelajaran pengajian umum. Kita ada kursus-kursus di bawah kluster U3 yang mana kursus ini adalah milik Uniza. Kita bangunkan iaitu kursus ilmu wahyu dan kemasyarakatan. Ilmu wahyu dan kemasyarakatan ini membincangkan tentang perkara akidah, ibadah, akhlak dalam Islam. Dan ke manakah anak-anak bukan Islam akan diserapkan? Maka kita bangunkan suatu lagi kursus yang selari dengan ilmu wahyu dan kemasyarakatan ini, kita panggilkan kursus etika dan moral. Jadi di situ anak Melayu akan mengambil kursus ilmu wahyu dan kemasyarakatan. Anak-anak kita yang bukan Islam akan mengambil kursus iaitu yang dinamakan kursus etika dan moral. Begitu juga kita ada ilmu wahyu dan sains untuk anak-anak Muslim, ya. Dalam masa yang sama kita bangunkan juga satu kursus yang sesuai dengan anak-anak kita yang bukan Islam iaitu yang dipanggil kursus perbandingan agama. Jadi yang kita nak siapa saja yang lahir daripada Uniza ini merupakan anak-anak generasi yang berkualiti untuk dimanfaatkan dalam pembangunan bangsa, negara dan agama. Okey. Puan, saya mendapat satu soalan juga. Ya. Mereka bertanya tentang apa itu Nasim, Puan. Okey, Nasim Nasim. itu. Boleh Puan jelaskan? Okey. Nasim, yang berkaitan dengan Nasim ini, Nasim adalah nilai yang dibangunkan khusus untuk Uniza. Teras ini lebih lama lagi. Teras ini adalah gagasan dan gagasan yang kita katakan gagasan keilmuan, gagasan pendidikan yang bersifat rohani ini adalah selari dan disuntikkan dengan nilai-nilai yang ada pada Uniza itu, iaitu nilai Nasim. Ya, nilai Nasim kita ada 8 nilai Nasim, ya. Kalau saya boleh sebutkan di sini 8 nilai Nasim yang mana anak-anak didikan di bawah flex ini mestilah melahirkan identiti dengan nilai-nilai yang kita bangunkan. Yang pertamanya nilai-nilai iman. Itu yang saya tadi kaitkan dengan iman itu kepercayaan. Kalau non-Muslim pun di bawah rukun negara kita, yang pertamanya adalah kepercayaan kepada agama. Ya, jadi perkara itu adalah yang ada dalam kita. Yang keduanya adalah ilmu. Kita juga menerapkan tentang ilmu. Dan yang ketiganya adalah berkaitan dengan amal. Kita juga menerapkan tentang amal. Kita juga ada nilai berkaitan dengan kolaborasi. Kita juga ada nilai tentang keusahawanan. Kita juga ada nilai-nilai tentang kepimpinan. Maka perkara-perkara ini adalah yang dikatakan Nasim itu adalah nilai yang ingin diterapkan kepada generasi lahiran Uniza. Dan bukan generasi lahiran Uniza, malah mereka sebagai warga negara Uniza kena memahami 8 nilai Nasim yang ada. Saya harapkan anak-anak pelajar kita nilai Nasim ini masukkan kamusnya dalam kocek masing-masing dan sebatikan dalam diri untuk mencernakan atau menerapkan nilai Nasim dalam diri masing-masing. Okey, terima kasih Puan. Ya. Dan ada juga yang tanya lagi tentang mereka pernah dengar iaitu Carnival Flags. Dan juga program-program yang dianjurkan oleh Nasim seperti pertandingan lirik video dan pertandingan membuat pantun menggunakan 4 bahasa elektif yang ada dalam Uniza iaitu bahasa Arab, bahasa Thailand, Jepun dan juga Mandarin. Jadi Puan boleh terangkan tak tentang Carnival Flags dan juga program yang dianjurkan oleh Nasim ni? Terima kasih ya Faris. Rasanya anak-anak pelajar kita dah pun mula menerokai apa yang dinamakan flags itu sendiri ya. Carnival Flags itu yang mana kita nak ya
warga Uniza ini, flags ini bukan disimpan di dalam peti besi, bukan disimpan dalam peti sejuk, tapi flags ini adalah budaya yang akan dihidupkan di Uniza. Sebab itulah pada tahun ini kita mulakan dia dengan Carnival Flags, iaitu Carnival satu perkara yang besar, bermula daripada 20 hari bulan 8 kemasukan pelajar diploma. Kita mula dengan syarahan. Kita Nasim. Syarahan Nasim itu kita panggil alumni Uniza yang pernah dilahirkan oleh Uniza di kalangan pensyarah-pensyarah kita, profesor-profesor kita, untuk memberikan satu penerangan tentang nilai yang perlu dibangunkan di Uniza ini kepada anak-anak pelajar pada masa itu. Lepas tu diikuti dengan syarahan flag yang disampaikan sendiri oleh Timbalan Naib Chancellor Akademik kita, nak memberi faham kepada semua warga akademik Uniza apa itu flags. Lepas tu untuk para pelajar kita ada pertandingan, ya Faris. Pertandingan ini nak menunjukkan, kalau Faris kata tadi dari segi pantun bahasa Cina, Mandarin, Vietnam dan sebagainya, pun kita boleh masukkan nilai. Yang mana kami minta pantun itu diterapkan dengan nilai. Pendek kata, dalam setiap pembelajaran kita ini ingin kita tindikkan, kita suntikkan dengan nilai-nilai yang baik. Video, diorang buat video tentang kursus diorang. Tapi dalam masa yang sama kita nak diorang terapkan juga apa elemen-elemen flags dan nilai-nilai Nasim dalam video tersebut. Jadi pembelajaran secara akademik dapat, dalam satu segi lagi mereka gabungkan dengan kefahaman terhadap nilai-nilai yang perlu dibangunkan. Okey. Terima kasih Prof. Jadi adakah semua warga Uniza ini akan terlibat dengan program flags ini, ataupun ini adalah hanya orang kata terbuka kepada sesiapa yang mahu menyertai program ini? Okey. Flags ini pada dasarnya sebab dibangunkan oleh Uniza, dia adalah terlibat untuk semua warga Uniza. Bermula daripada pelajarnya, saya katakan kita nak jadikan mereka ni insan yang baik, insan yang soleh, insan yang mulia. Juga kepada tenaga-tenaga pengajarnya, pensyarah, pengajarnya juga tidak terkecuali juga dibangunkan dengan flags. Kepada pentadbir, kepada pimpinan, kepada staf-staf bukan akademik, maka flags ini adalah semua sekali merangkum kepada yang dinamakan flag itu sendiri. Maksud saya di sini semua terlibat dengan flag. Dan kita nak tadi flag ini akan kita kata bercambah. Kalau orang luar melihat bahawa flag ini adalah sesuatu yang baik, kita katakan ahlan wa sahlan. Mereka juga boleh mengambil gagasan flag ini untuk dibangunkan dalam institusi, organisasi ataupun komuniti masing-masing. Yang pentingnya flag ini membawa manusia kepada nilai kerohanian insani yang tinggi. Okey, terima kasih Prof. Jadi kita telah tiba di kemuncak slot kita pada pagi ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Tok Puan Dr. Nizaita Omar atas taklimat sebentar tadi. Jadi terima kasih Prof. Sama. Jadi sekian terima kasih daripada saya. Jadi kami akan memulakan slot seterusnya, iaitu slot Majlis Perwakilan Pelajar, iaitu MPP. Sebentar saja lagi. Dan saya Faris Aliuddin bin Fazrul Akhtar, Diploma SEM 1 Syariah, sesi 2021. Sekian terima kasih.